Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz yang tolong baca dan para asatizah, alim ulama, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam program kita pada hari ini, iaitu kita membaca kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Salih Ahlis Sunnati wal Jamaah. Dan pada hari ini kita sambung pembacaan buku kita ni, iaitu rukun keempat daripada yang telah baca. Sebelum ini kita baca rukun ketiga, iaitu beriman kepada kitab. Dan hari ini kita baca berhubung dengan iman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul ini dibagi kepada dua bahagian, iaitu beriman kepada rasul secara keseluruhan. Dan bahagian kedua insya-Allah kita akan sambung lagi, iaitu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, saya yakin kita semua telah belajar dan banyak mengajar pun. Sebab perkara ini adalah perkara asas kepada kita yang kita selalu sebut. Dan beriman kepada para nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengimani apa yang mereka ajar itu adalah satu asas yang menjadi rukun iman kepada setiap umat Islam yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasul. Maka antaranya ialah beriman dengan para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu beriman dengan perutusan mereka, beriman dengan ajaran yang mereka sampaikan. Walaupun kita tidak sempat berjumpa dengan mereka, tetapi ajaran mereka adalah sama. Adalah sama dengan antara satu sama lain dari segi konsep, dari segi akidahnya sama. Hanya yang berbeza adalah di segi syariat atau amalan-amalan yang dikhususkan kepada setiap kaum, ada yang berbeza antara satu sama lain. Ini kembali kepada keperluan semasa. Oleh kerana itulah kita sebagai umat Islam beriman dan meyakini dengan keyakinan yang kuat bahawa Allah telah mengutus para nabi dan rasul kepada hamba-hambanya. Para nabi dan rasul ni tugas utama ialah mubasyirin wa munzirin. Itu adalah tugas utama. Mubasyirin wa munzirin. Tabsyir, inzar. Tabsyir ni adalah memberi gambaran kepada masyarakat kebaikan-kebaikan. Apa yang diturunkan oleh Allah, ajaran yang disampaikan oleh Allah dan kebaikan-kebaikan mengikutinya. Dan begitu juga memberi amaran apabila tidak mengikuti dan meletakkan diri sebagai orang yang beriman dengan Allah. Ini adalah masalah utama di dalam kehidupan manusia. Dan masalah ini bukan sahaja masa Rasulullah, masa Nabi-Nabi terdahulu. Kita pun sama juga. Mubasyirin wa munzirin, ibsyar wa tabsir, at-tabsyir wal inzar ni adalah dua perkara yang perlu selalu ada dalam kehidupan manusia sepanjang masa. Dan kita pun sebagai doa, sebagai guru, kita pun buat kerja tu juga. Inzar wa tabsyir. Mengingati manusia, masyarakat daripada melakukan perkara yang ditegah oleh Allah, dan pada waktu yang sama mendorong melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan pada waktu yang sama kita memberitahu ganjaran-ganjaran baik dan juga akibat-akibat buruk daripada inzar tadi. Dan kedua-dua perkara ini adalah asas kehidupan manusia. Kalau manusia beringat kepada dua perkara ni, maka insya-Allah selamat. Kalau individu pun individu selamat, kalau keluarga pun dia akan selamat, kalau masyarakat pun masyarakat akan selamat. Kalau mereka sentiasa ada dalam ingatan mereka ada peringatan tabsyir wal inzar. Tabsyir maknanya kita akan dorong diri kita untuk melakukan kebaikan. Inzar, kita selalu beringat kita tidak akan melakukan keburukan. Dan kalau dua-dua perkara ini dipahami dan dihayati oleh umat Islam khususnya,
maka sudah tentu umat Islam akan jadi yang terbaik di kalangan manusia yang ada. Cuma malangnya, manusia ni selalu lupa lah. Inzar dan tabsyir ni kadang-kadang tak berjalan dalam hidup. Begitu juga serta menyuruhkan mereka kepada agama yang hak. Ini tugas para nabi, para rasul. Dan kita melihat para nabi dan rasul ni, kadang-kadang kita belajar tuan-tuan. Cuma-cuma saya rasa kita pun kadang-kadang masyarakat kita kalau belajar sifat nabi, sidq, amanah, tabligh, fatanah, kita kata tu sifat nabi, pak kitanya kita tak bawa untuk kita. Sifat nabi tu kita kata, oh nabi, setakat tu. Tetapi sebenarnya sifat-sifat itu perlu kita contohi, kita amali dalam hidup kita. Kerana tu kalau kita tengok saya belajar juga, tuan-tuan pun belajar juga dalam kelas sejak kecil. Kemungkinan guru kita tak perasan nak beritahu. Ni sifat Nabi ni kita kena contoh, kita kena buat sama seperti apa yang dia buat. Ikuti apa yang dia ajar. Laksanakan dalam hidup. Tapi banyaknya kita belajar, ni sifat Nabi gini, bagus. Tapi dorongan untuk kita mencontohi itu tidak ditekankan. Walaupun ada, tidak ditekankan. Jadi konsep inilah sama juga kita baca di sini. Serta menyuruh mereka kepada agama yang hak. Semua kita, umat Islam, adalah dianjur, malah diwajibkan supaya kita mengajak orang kepada agama Islam. Tak kira lah orang Islam dah Islam ataupun bukan Islam. Kepada orang Islam untuk kita sama-sama mengamalkan dan menyebarkan lagi. Kepada non-Muslim, kita pun perlu menyampaikan agama yang hak. Untuk menunjuki manusia dan mengeluarkan mereka dari kegelapan dan menuju cahaya. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi, kadang-kadang kita tengok semacam kita ni, semacam orang kafir biar kafir lah dia. Nah, ikut dia lah, dia nak kafir lah. Tapi tak ada usaha daripada kita untuk mengajak mereka menerima Islam. Kadang-kadang kita terlintas macam tu. Orang kafir biarnya kafir lah dia, yang masuk neraka lah dia. Lepas tu orang-orang sama-sama Islam, dia dah jahat, biar jahat lah dia. Nah, kita panggil-panggil pun, kita ajak-ajak pun tak mengendah. Tetapi sebenarnya ini adalah tugas kita. Kok mana pun kita kena nyampaikan. Dia terima ke atau tidak, bukan soal kita. Allah pun sebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama 'alaikal balagh." Tugas engkau wahai baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, balagh. Wa 'alainal hisab. Kami yang hitung dia, terima ke tak. Namun kadang-kadang dalam pemikiran kita, pemikiran masyarakat, kita kata orang ni dah dia teruk jelah. Sebenarnya tugas kita belum kita laksanakan. Sebagaimana kita tengok para nabi dan rasul, mereka berusaha seupaya mereka untuk membawa masyarakat yang telah jauh menyimpang ke agama Allah kembali. Sebagaimana Nabi Nuh sebut dalam ucapannya, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Lailan wa nahara. Kalau kita ajak orang pun nahara atau lail, tak, dia lailan wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Apabila aku ajak mereka, makin lari mereka. Kita pun macam tu juga kita tengok. Masyarakat kita pun ada orang lari. Tapi kadang-kadang dia tidak larilah sebagaimana yang kita tengok lari. Tapi kalau duduk dekat masjid tu tak pergi juga tu, maknanya semacam larilah. Semacamnya, tapi kita tak kata lari. Duduk kat masjid, tak datang ke masjid. Ada something wrong. Mungkin kepahaman dia tak betul. Dia rasa, aku tak pergi masjid pun tak apa. Kenapa? Jadi begitu, kita tak boleh nak menyalahkan mereka
kerana apa-apa, tetapi kita boleh tengok mungkin kepahaman dia belum. Dia tak faham. Apalagi orang lahir-lahir duduk dekat masjid. Dia jadi lali. Dan dia tidak berasa pergi ke masjid itu satu kewajipan. Dan orang tak berasa solat di masjid itu satu kewajipan. Tak berasa. Dan ramai masyarakat kita tak berasa. Tidak merasai. Dia kata solat kat rumah pun tak apa. Nah, betul. Saya pun duduk di kampung, lagu tu juga saya tengok. Kalau kita tajak, mari kita ke masjid. Gilah dulu. Gilah dulu tu, kita pergi dulu sungguh. Dia tak, sampai sekarang pun dia tak pergi lagi. Nak macam mana? Tapi kita terus saja, mari. Kadang-kadang kita, kalau ustaz-ustaz biasa pergi mengajar tu, bagus juga ustaz. Kita pergi, malam ni ada kerja tak? Biasa orang jawab spontan tu dia tak berbohong. Ada kerja tak malam ni? Tak ada. Mai teman saya. Teman saya tu bawa kata, baru kalau nak elak lah. Tapi betul. Kita kadang-kadang orang yang dekat rumah kita kadang-kadang dia tak pergi masjid. Tak pergi. Dia lali dah begitu. Mungkin kalau kadang-kadang kalau kita kata, mai teman saya nak balik tengah malam nak pergi tempat jauh. Mungkin dia teman. Lama-lama mungkin dekat. Mungkinlah, boleh jadi. Tapi peranan para nabi dan rasul ni dia tak kira. Kalau kita nak tengok para nabi dan rasul ni begitu gigih, tak kira bahaya apa-apa pun kita tengok ketinggian keyakinan mereka dan keikhlasan mereka sangat tinggi, tidak ada tolok bandingnya. Dan mereka merasai kalau sekiranya umat mereka berada dalam keadaan tidak beriman, mereka duka cita. Berasa sedih. Berasa duka cita. Itulah tahap yang ada kepada mereka. Dakwah mereka untuk menyelamatkan berbagai umat dari syirik, untuk menyelamatkan syirik. Sebenarnya para nabi dan rasul, dakwah mereka pertama ialah ingin mengeluarkan manusia daripada melakukan syirik dan mentauhidkan Allah. Atas dunia ni, kalau kita tengok, dosa yang paling besar, semua pun kita tahu, dosa syirik. Dan dosa inilah yang menyebabkan manusia akan sengsara sepanjang hayat. Dan begitu juga selepas dia mati. Dosa syirik. Kerana itulah asasnya ialah tauhid, akidah yang benar dan penolakan terhadap syirik. Dan dalam hubungan inilah kalau kita tengok, kita sebenarnya umat Islam diberi latih tubi tentang tauhid dan syirik. Latih tubi. Latih tubi kita ni ketika kita dengar azan, tauhid, kalimah tauhid. Ketika kita baca tahiyat, kalimah tauhid, syahadah. Ketika lepas solat pun sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak ni diminta kita baca tu sebenarnya kalau kita perhati ialah Allah ingin supaya, Rasulullah ingin supaya kita memperkukuhkan keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah dan tidak syirik. Sama juga apabila kita baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini yang paling utama dalam hidup manusia, kena betulkan. Apabila baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, mai pula la syarikalah. Tidak syirik terhadap Allah. Wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi ulang dua kali, ya Allah, aku Muslim, tidak syirik. Ya Allah, aku tidak syirik, aku Muslim. Kenapa begitu sekali ditekankan di dalam hal ini? Ini adalah, walaupun kita tengok dari sudut kita solat, ibadah, namun isinya adalah akidah dan tauhid. Dan malah, semua bacaan kita dalam solat, kalau kita boleh ingat, perhatikan, semua adalah tauhid kepada Allah. Baca Fatihah, tauhid kepada Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini adalah tauhid pada Allah. Beriman kepada Allah. Pengakuan kita kepada Allah. Kemudian kita juga mengaku ubudiyah pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini konsep ibadah dan konsep isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dalam hidup ini kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan, dan pertolongan itu perlu kita mempunyai jalan yang betul, iaitu jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya yang kita baca ada kaitan dengan Allah. Ada kaitan dengan kita, ubudiah kita kepada Allah. Ada kaitan ikut jalan yang sebenar. Dan contoh lengkap. Kalau kita baca Fatihah pun sudah cukup lengkap dalam konsep kita nak hidup di dunia, atas dunia. Kerana itulah kalau kita tengok, kemudian kita dalam solat kita takbir Allahu Akbar. Kadang-kadang tuan-tuan, apabila kita sebut Allahu Akbar, kita kadang-kadang tak terasa kita menyebut Allah yang paling agung dalam hidup kita. Kita berdiri tegak kepada Allah yang agung. Kita tunduk rukuk kepada Allah yang agung. Kita sujud, kepala kita ni letak di tempat sama dengan kaki kita kepada Allah yang agung. Keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah dalam realiti hidup kita. Namun kadang-kadang tak mari perkara tu. Tak mari. Jadi ritual lah. Dia tidak mari satu kebesaran, kehebatan, keagungan. Apabila kita buat pun tak rasa, kita baca pun tak rasa. Seperti kita kata, Subhana Rabbil Azim. Maha suci Allah yang maha agung. Sempurna Allah. Hebat Allah. Agung Allah. Kerana tu boleh jadilah ni, para sahabat dulu apabila dia solat, dia tak ingat perkara-perkara di luar. Sebab dia sedang berinteraksi dengan Allah. Kita, saya kita, Masya Allah, Tabarakallah. Kita pun cara kita lah, kadang kita tak sampai. Kerana tu, kadang-kadang saya baca ni, ya ke betul, ya ke betul. Tapi kita terimalah cerita bahawa Sayyidina Ali kena panah, nak cabut tu tak. Dia solat. Oh, kalau kita sekarang ni, masa susah nak faham. Sebab kita tidak berinteraksi dengan Allah. Kita tak rasa kebesaran Allah. Kita tak rasa menghadap Allah. Kalau kita boleh bayang-bayangkan kita nak pergi menghadap orang besar pun tak apa. Ketika kita pergi jumpa dengan orang besar kan, jumpa bos lain, adakah kita fikir tentang yang lain-lain? Tak ada lah. Kita konsentrasi cakap dengan dia. Kita tak cakap benda hak lara lah. Kita cakap tu kita faham betul. Tapi tak boleh nak bawa. Itu kelemahan kita lah. Jadi apabila kita bayangkan, oh, kita ni masih banyak dan jauh lagi untuk sampai ke tahap itu. Dan yang paling dahsyatnya ialah dalam hidup ni adalah penyembahan berhala. Berhala macam-macam. Kerana itu kalau Ibn Taymiyah dia menyebut Al-Ma'ruful Akbar dengan Al-Munkarul Akbar. Al-Ma'ruful Akbar Al-Imanu Billah. Al-Ma'ruful Akbar Al-Imanu Billah. Al-Munkarul Akbar Al-Kufru Billah. Ma'ruf ni ada tingkat. Munkar juga ada tingkatan. Jadi apabila orang beriman dengan Allah, itulah dia telah laksanakan Al-Ma'ruful Akbar dengan segala pengertian dan tuntutannya. Al-Munkarul Akbar ialah Asyirku Billah. Itulah Al-Kufru Billah, itu Al-Munkar Al-Akbar. Dan Alhamdulillah para Nabi dan Rasul telah menyampaikan risalah yang diamanahkan menasihat umat dan berjihad. Kerana tu tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup 23 tahun. Lebih kurang 13 tahun di Mekah dan sebahagiannya di Madinah.
Di Mekah, Rasulullah SAW tidak ada peluang untuk mengatur susun masyarakat dalam mengurus dan mentadbir. Karena himpitan-himpitan dan tentangan-tentangan yang dahsyat. Tapi apabila baginda sampai di Madinah, maka semua kerja buatnya adalah untuk melaksanakan Islam dalam kehidupan. Daripada perkara sekecil-kecil sampailah sebesar-besar. Dalam jangka masa lebih kurang 11 tahun, kalau kita tengok, semua agama ini, agama diturunkan oleh Allah sempurna. Sempurna dalam arti kata dalam semua aspek kehidupan yang diperlukan oleh masyarakat, komplit. Tidak ada lagi yang lompat. Karena itulah Islam ni al-kamal wa tamam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma akmaltu lakum. Al-kamal wa tamam. Al-kamal wa tamam adalah dua sifat yang ada di dalam agama Islam sahaja. Al-kamal ialah satu sifat yang menunjukkan Islam ini sudah lengkap. La naqsa fi. Satu pun tak kurang. Wat tamam la ziyadata fi. Tidak perlu tambah. Kalau ditambah atau rasa kurang, maka sifat kamal dan tamam itu tak ada. Oleh kerana itulah, alhamdulillah kita syukur kerana pengakuan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyatakan bahawa Islam ni kamal. Apabila dia kamal dan tamam, maka tidak perlu diambil dari yang lain-lain. Pemikiran, akidah dan sebagainya. Kecuali perkara-perkara yang ada kaitan dengan kehidupan harian, iaitu maka Rasulullah SAW memberi kebenaran. Islam pun tidak melarang kita mengambil untuk kebaikan-kebaikan. Adapun di segi akidah, syariat, ibadah yang khusus ini, maka sudah kamal dan tamam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita baca, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaqulu nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhizu baina dzalika sabila ulaika humul kafirun haqqan. Ayat ini adalah ayat yang menerangkan bahawa orang yang membedakan Allah dan Rasul atau membeda antara Rasul-Rasul, sebenarnya mereka ini adalah tidak beriman. Kalau menolak seorang Rasul dan menerima yang lain, juga tidak beriman. Tapi menerima keseluruhan Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sebagaimana kita tahu. Dan ayat yang seterusnya, rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul, para rasul mubasysyirin wa munzirin, membawa berita gembira dan memberi peringatan agar manusia tidak membuat alasan atau berhujjah membantah Allah, kerana rasul-rasul telah diutuskan kepada mereka. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang orang buat hujah saya tak tahu. Nah, ada juga macam-macam hujah. Hak ni saya tak tahu. Mahkamah dunia tu, mahkamah lah. Kalau kita pergi mahkamah, kalau polis saman, bawa kes kecil-kecil lah. Polis saman, kita masuk no entry. Polis boleh saman kalau dia nak saman, sebab kita telah melakukan kesalahan. Kita tak boleh nak buat alasan, maaf encik, saya tak tahu. Sebenarnya tak boleh buat alasan saya tak tahu. Setiap orang kena tahu. Tak tahu, itu soal awak. Namun dalam Islam ada kelonggaran lagi. Orang tak tahu sungguh tak apa. Nah, Islam ni luas lagi. Tapi undang-undang manusia tak boleh. Awak tak tahu itu bukan soal saya. Soal awak tak tahu tu kesalahan awak. Kenapa jadi tak tahu? Itu undang-undang dunia. Kerana tu dia kata tidak ada boleh buat alasan atau hujah saya melakukan kesalahan ini kerana saya tak tahu. Undang-undang jalan raya ke apa ke tak boleh.
Umpamanya ada undang-undang perhimpunan aman, katakan dah. Undang-undang telah keluar di parlimen, telah digazet jadi undang-undang. Kita buat perhimpunan tak minta kebenaran. Saya berhimpun, ramai berhimpun. Mana surat? Tak ada. Saya tak tahu, tak boleh berhimpun. Itu soal awak tak tahu. Boleh ambil tindakan, boleh tangkap. Tidak boleh buat alasan tak tahu. Sama juga, kita bawa kereta laju. Jalan elok, kereta laju. Ada tulis 40 ya, gitu. Dia tulis 40 ke 80, kita lebih daripada tu. Boleh saman. Oh, saya tak tahu, encik. Tak boleh. Kalau dia kesian nak lepas, tak apalah. Saya pun biasa kata, encik, orang tak tahu tu maaf lah. Nak macam mana? Dia kata, yelah. Dia sebenarnya, orang kena saman ni, dia kena pandai berinteraksi dengan polis. Kalau dia pula, kerah cakap. Kawan ni duduk tengah panas lama dah. Cakap pun kerah pula. Sahabat. Kalau kata, Allah, minta maaf lah. Saya nak cepat sikit. Beri alasan. Tak apa. Saya pun pernah juga langgar apa. Saya pun tidak niat nak langgar sungguh. Kita perasan. Double line. Double line ni pun jangan juga dia tak nampak. Dia dah haus dah habis. Polis ada depan. Saya kata, kenapa encik? Dia kata, langgar double line. Allahu Akbar. Minta maaf lah. Saya tidak niat pun. Tapi memang kawasan itu tak nampak pun. Itu jadi perangkap lah kira-kira. Dia kata, tak apa, pergi. Kalau kita cakap elok-elok, mungkin tak apa-apa. Tapi kalau kita juga, bila? Sudah. Bila apa? Tengok dah tadi. Dia tak boleh. Manusia tak boleh kerah dengan dia. Cakap elok-elok, tak apa. Jadi tuan-tuan, mubasyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Jadi selepas atas rasul tidak ada lagi hujjah. Jadi antara lain, saya terbaca di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Nuh dan umatnya dan bertanya kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, adakah engkau telah menyampaikan seruan aku kepada umatmu?" Nabi Nuh kata, "Ya, saya telah sampaikan." Allah panggil umat Nabi Nuh, "Adakah Nabi Nuh telah menyampaikan kepada kamu?" Umat dia kata, "Ma atana min nazir." Tak ada siapa pun beri peringatan kepada kami. Dia itu batal kan? Dia kata tak ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanya Nabi Nuh, "Siapa yang menjadi saksi kepada kamu? Kamu telah menyampaikan dakwah ini." Maka Nabi Nuh kata, Muhammadun wa ummatuh." Muhammad dan umatnya. Kita umat terakhir bila tengok Nabi Nuh? Tak pernah jumpa. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Syuhada ummatan wasat. Ummatan wasata ini ada sebagai saksi yang benar. Jadi, walaupun datang kemudian, mereka adalah menjadi saksi kepada para nabi terdahulu. Ini juga disebut oleh Rasulullah SAW sebagai menerangkan ummatan wasata. Di dalam ayat itu adalah umat yang akan memberi penyaksian yang adil kepada umat-umat terdahulu. Dan Rasulullah juga akan menjadi saksi ke atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Hak ni bahasa teruk sikit lah kita. Bukan teruk sikit lah, teruk banyak lah. Rasulullah dia benar. Nabi-Nabi benar. Semua Nabi benar. Nabi menjadi saksi bagi pihak Allah. Menentang kita. Bukan menentang kita, memberi penyaksian apa yang kita buat. Makna dia saksi pendakwa. Begitu. Kita ni di depan Allah nanti adalah orang yang diadili. Dan pihak-pihak yang menjadi saksi, yang menjadi pengadilnya Allah. Pihak-pihak yang menjadi saksi bagi pihak Allah, banyak pihak. Yang pertama, Allah sendiri saksi. Yang kedua, para malaikat menjadi saksi. Yang ketiga,
nabi-nabi terhadap umat masing-masing. Yang keempat, bumi di mana kita pijak menjadi saksi. Yang kelima, segala tubuh badan anggota kita menjadi saksi ke atas kita. Yang keenam, ialah waktu di mana kita hidup juga menjadi saksi. Jadi tuan-tuan, jadi apabila para nabi dan rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat masing-masing, maka pada ketika itu tidak ada lagi alasan kepada umat yang tidak beriman mengatakan kami ada alasan bahawa kami tidak beriman atau ada lagi hujjah setelah rasul-rasul dihantar kepada mereka. Kan itu rasul ni ramai sebagaimana yang disebut di sini. Ramai, ada sebut sini, ada minhum man qasasna alaik wa minhum lam naqsusu alaik. Para nabi dan rasul ni ramai, ada yang diceritakan oleh Allah, ada yang tidak diceritakan oleh Allah, sebagaimana kita tahu. Dan ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut ni, ayat ni selalu juga kita baca tuan-tuan, ya. Dan sebenarnya adalah an ya'budullaha wajtanibut taghut ni adalah sama dengan kita ucap la ilaha illallah, ataupun dalam ayat lain malakum min ilahin ghairuh, malakum min ilahin ghairuh. Ini adalah asas dalam dakwah para nabi dan rasul, iaitu ibadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Taghut ni ma'ubida min dunillah, apa-apa yang disembah, yang diikut, yang dipatuh, yang dijadikan turutan di atas dunia ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala, khasnya yang menyimpang tadi adalah ma'ubida min dunillah, maka dia adalah taghut. Dan di sini disebut nabi-nabi yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga nabi-nabi lain yang tidak disebut. Dan kita tahu ada ulul azmi ni. Ulul azmi ni ialah nabi-nabi yang tanggungjawabnya besar, tugasnya besar, cabarannya hebat, yang lebih daripada orang-orang lain. Iaitu kita tengok di sini, dan kita pun tahu ada 5, iaitu Nabi kita Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan antara 5 ni ada 2 yang menjadi ulul azmi yang tertinggi, iaitu Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad yang paling ulul azmi. Tuan-tuan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus kepada umat yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Karena itulah di sini Allah nak tutup semua perutusan ni, Allah sebut wa khataman nabiyyin, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Karena rasul, setiap rasul adalah nabi dan setiap nabi bukan rasul. Jadi Allah tutup pintu perutusan nabi ni, dia akhiri dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'd bin Adnan. Dan Adnan adalah salah satu putera Nabi Allah Ismail ibni Ibrahim Al-Khalil, sang kekasih Allah Azza wa Jal. Salam terlimpah atas Nabi kita dan atas kedua-duanya. Beliau adalah penutup para Nabi dan Rasul serta utusan Allah Azza wa Jal kepada seluruh manusia. Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah dan Rasul yang tidak boleh didustakan. Beliau adalah sebaik-baik makhluk, makhluk yang paling utama dan paling mulia di hadapan Allah Ta'ala. Darjatnya paling tinggi dan kedudukannya paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau diutus kepada manusia dan jin dengan membawa kebenaran dan petunjuk yang diutus
oleh Allah Azza wa Jal sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya 107. Allah Azza wa Jal menurunkan kitabnya kepadanya, mengamanahkan kepadanya atas agamanya dan menugaskannya untuk menyampaikan risalahnya. Allah Azza wa Jal telah melindunginya dari kesalahan dalam menyampaikan risalah ini, sebagaimana firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm 3 hingga 4. Tidak sah keimanan seorang hamba sehingga ia beriman kepada kerasulannya dan bersaksi atas kenabiannya. Siapa yang mentaatinya, ia masuk syurga, dan siapa yang durhaka kepadanya, ia masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa 65. Semua Nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sementara Muhammad SAW diutus kepada manusia seluruhnya. Sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutusmu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai membawa berita gembira dan peringatan. As-Saba 28. Ahlus Sunnah beriman bahawa Allah Ta'ala mendukung, menguatkan Nabi-Nya SAW dengan mukjizat-mukjizat yang nyata dan ayat-ayat yang jelas. Di antara mukjizat-mukjizat tersebut, yang terbesar adalah Al-Quran, yang dengannya Allah Azza wa Jal mengemukakan tentangan kepada umat yang paling fasih dan paling mendalam bahasanya serta paling mampu bermantik, berlogik. Mukjizat terbesar setelah Al-Quran yang dengannya Allah Azza wa Jal menguatkan Nabi-Nya SAW adalah mukjizat Isra' dan Mi'raj. Ahlus Sunnah beriman bahawa Nabi SAW dimi'rajkan dalam keadaan sedar dengan ruh dan jasadnya ke langit, iaitu pada malam Isra'. Beliau diperjalankan pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berdasarkan nas Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Isra' 1. Kemudian beliau dimi'rajkan ke langit, di mana beliau naik hingga langit ke-7. Kemudian ke atasnya, di mana Allah Azza wa Jal menghendaki berupa tempat yang tinggi, dan tempat itu di sisi Sidratul Muntaha, di sisi syurga tempat tinggal. Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepadanya dengan segala apa yang dikehendakinya, memberi wahyu kepadanya dan bercakap-cakap dengannya, serta mensyariatkan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Beliau memasuki syurga dan melihat kenikmatannya, melihat neraka, melihat malaikat dan melihat Jibril dalam rupa yang sebenarnya, sebagaimana yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Hati Nabi SAW tidak menustakan apa yang dilihatnya, tetapi segala yang dilihatnya dengan kedua matanya adalah kebenaran, sebagai pengagungan dan pemuliaan untuknya atas seluruh Nabi.
serta menunjukkan kedudukannya yang tinggi melebihi semuanya. Kemudian beliau singgah di Baitul Maqdis dan salat bersama para nabi alaihimussalam sebagai imam. Kemudian kembali ke Makkah sebelum fajar. Allah Ta'ala berfirman, wal qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada syurga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Rabbnya yang paling besar. An-Najm 13 hingga 8. Di antara mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam juga adalah terbelahnya bulan, satu mukjizat yang besar yang Allah Azza wa Jal berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti atas kenabiannya. Hal itu terjadi di Makkah ketika kaum musyrikin meminta suatu bukti dari beliau sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan makanan untuk beliau, dan ini terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari sekali. Memperbanyakkan air, dan air tersebut memancar di antara jari jemarinya yang mulia, serta makanan bertasbih untuknya saat dimakan. Hal ini seringkali terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyembuhkan orang sakit dan mengubati sebahagian sahabat-sahabatnya dengan kedua tangannya tanpa obat-obatan. Hewan beretika terhadapnya, pepohon tunduk kepadanya, dan bebatuan mengucapkan salam kepadanya. Selawat dan salam terlimpah atasnya. Balasan yang disegerakan terhadap sebahagian orang yang mengkhianati dan memusuhinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebahagian perkara gaib. Beliau menggambarkan tentang hal-hal yang terjadi yang jauh daripada segera, yang jauh darinya segera setelah kejadiannya. Beliau pun menggambarkan tentang perkara-perkara gaib yang belum terjadi, lalu terjadi setelah itu, sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Doanya sallallahu alaihi wasallam secara umum dikabulkan. Allah Azza wa Jal menjaganya dan menghalangi para musuh darinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahawa Abu Jahal mengatakan, apakah Muhammad menyungkurkan wajahnya di hadapan kalian? Dijawab, ya. Ia mengatakan, demi Lat dan Uzza, sesungguhnya jika aku melihatnya melakukan hal itu, nescaya aku akan menginjak lehernya atau aku benamkan wajahnya di tanah. Kemudian Rasulullah SAW datang saat beliau salat. Abu Jahal menyangka bisa menginjak lehernya. Tidak ada yang mengkagetkan mereka dari Abu Jahal, melainkan kerana ia menarik dirinya dan berlindung dengan kedua tangannya. Ditanya kepadanya, ada apa denganmu? Ia menjawab, sesungguhnya antara aku dan dirinya terdapat parit dari api, sesuatu yang menakutkan. Dan senyap-senyap Rasulullah SAW bersabda, seandainya ia mendekati, nescaya malaikat menyambarnya satu demi satu anggota tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. Okay. Alhamdulillah, kita baca berhubung dengan Rasulullah SAW. Dia pun bawa rekah ni, kita boleh rekah. Beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah secara tafsil sebagaimana yang disebut tadi. Dan di sini dibawa silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan silsilah ni kalau orang baca rawi dia memang ingat. Tapi sekarang ni tak ramai dah orang baca rawi ni. Saya ingat orang kampus saya dia hafal ni memang hafal. Kalau tak ada dia memang tak jadi nak baca rawi. Dan dia bahasa dia rawi ni dia ada satu apa ni kita panggil lagu khusus, tidak lagu Quran. Lagu dia, lenggok-lenggok dia. Ala kulli hal, orang dulu dia hafal ni
dan kita pun kadang-kadang tak hafal silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Ismail bin Ibrahim Al-Khalil ala nabiyina wa alaihi wassalam salatu wassalam. Dan kita pun lihat perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir ini adalah untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cuma saya nak saya tengok ayat ni kena baca hak dulu dah hak ke dia baru sedap, baru boleh nak faham. Dan sebenarnya ayat Quran ni kena baca hak dulu hak ke dia. Ada guru saya dia kata, kalau kita buat dalil daripada ayat Quran ni, kita satu ayat tu kena tengok hak dulu, kemudian tengok satu ayat dulu, satu ayat kemudian. Baru kita dapat memahami apa yang nak disampaikan. Karena tu dia kata, kadang-kadang apabila kita ambil satu ayat Quran, kita tak tahu yang dulu, tahu kemudian, kita faham yang tu. Jadi dia kata salah. Salah kepahaman kita. Ayat Quran tak salah. Pahaman kita tu mungkin tersilap. Jadi, kalau kita tengok ayat ni, sebelum tu dia kata, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Tu. Kita boleh buka surah Al-Hajj. Surah Al-Anbiya. Ayat 107 ni baca satu ayat sebelum dan satu ayat selepas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Rasulullah kecuali memberi rahmat kepada seluruh alam. Dia tak berhenti kat situ. Qul, wahai Rasulullah, engkau kena beritahu orang. Innama yuha ilai, aku diberi wahyu. Apa wahyu? Annama ilahukum ilahu wahid. Hal sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Fahal antum muslimun, kamu terima tak? Jadi nak bawa kesejahteraan tadi, keselamatan, rahmatil alamin ini berdasar kepada ilahukum ilahu wahid. Konteks tu. Dia jangan lari. Kerana tu kalau kita ambil ayat ni satu, kita hubung dengan yang belakang, yang depan, mungkin kita tidak dapat maklumat yang lengkap tentang maksud daripada ayat itu. Kalau kita kata rahmatil alamin, ialah semuanya. Jadi rahmat lil alamin ini puncanya daripada Allah. Dan kalau sekiranya orang tu beriman dengan Allah dan Rasul, maka rahmat itulah yang sebesar-besarnya yang diturunkan kepada manusia. Dan yang menurunkan rahmat itu pun Allah. Jadi biar kita dapat jelas berhubung. Saya sebut ni tuan-tuan sebab sekarang ni ayat ni selalu disebut. Jadi saya pun teringat tok guru saya dulu, Syekh daripada Mesir, dia kata kadang-kadang kita tersilap di dalam memahami ayat Quran kalau kita ambil satu ayat tu tanpa dihubung dengan yang dulu yang kemudian. Saya pun teringat perkara-perkara tu. Walau bagaimanapun, memang kalau kita baca ayat Quran ni, kita ambil satu tu, dan kemudian kita baca yang belakang atau depan sikit, maka kita tasawur daripada kehendak yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tu, baru kita dapat memahami dengan jelas. Jadi tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia seorang hamba yang diutuskan oleh Allah dan Rasul yang diutuskan oleh Allah, dan dia adalah sebaik-baik insan, yang paling utama, yang paling mulia. Karena itulah Nabi, tuan-tuan, paling utama, paling mulia dan segala-galanya. Dan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang sangat menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya, dan orang yang telah melaksanakan segala syariat yang dititahkan kepadanya, dan syariat yang dibawa sesuai
pada setiap waktu dan setiap tempat. Hak ni tuan-tuan, kita selalu duk kata Islam ni sesuai pada setiap waktu dan setiap tempat. Di segi praktikal kita, dalam kehidupan, di segi praktikal, di segi amalan. Dan Islam ni adalah agama yang diturun untuk mengurus. Karena tu kadang-kadang masyarakat kita setelah kita dijajah oleh penjajah, macam-macam penjajah datang ke negara kita ni, yang lamanya Inggeris. Dia telah mula mempersempitkan kepahaman Islam itu kepada kelompok yang, kepada ruang yang sangat terbatas. Iaitu Islam ni sembahyang, puasa, zakat, haji, kahwin, pergi Mekah. Boleh. Yang lain-lain saya punya. Saya punya. Jangan campur. Karena tu tuan-tuan, apabila penjajah mari datang ke negara kita ni, dia buang. Dia buang apa? Dia buang sistem. Sistem apa? Sistem yang diwarisi oleh umat sejak daripada Rasulullah. Karena tu, apabila Rasulullah SAW telah menyampaikan semua agamanya, Islam ini, dan Allah panggil Rasulullah balik, wafat, diwafatkan, mari penggantinya, iaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ialah mereka telah menyambung apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian Khulafaur Rasyidin disambung oleh Bani Umayyah dalam sistem yang sama. Disambung oleh Bani Abbasiyah dalam sistem yang sama. Disambung oleh kerajaan Uthmaniyah dalam sistem yang sama. Ada penambahan, pelengkapan tu biasa berlaku. Kemudian apabila Khilafah Uthmaniyah berakhirnya pada tahun 1924, maka di situ, di negara, di dunia ini tidak ada lagi sistem Islam diamalkan. Dibuang. Setelah dibuang itu sampai sekarang tak ada. Dibuang. 1924, Turki baru dipimpin oleh Kemal Atatürk. Sekarang sudah 2019. Dekat-dekat nak 100 tahun Umat Islam apabila dipukul pada ketika itu, tak bangun lagi untuk mengembalikan apa yang telah diasaskan oleh Rasulullah SAW. Dia pukul habis. Pukul tu. Adalah timbul negara Islam merdeka, betul. Tapi merdekanya itu, kita pun nak sambut merdeka juga ni. Merdekanya itu ialah membebaskan semua sistem ini kembali kepada Islam. Itu baru merdeka. Barulah ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu baru diletak di tempatnya. Selama mana sistem-sistem yang diamalkan tidak meletakkan asasnya kepada la ilaha illallah, Quran dan sunnah dalam semua perkara, maka kita masih tidak sampai ke mana. Walaupun kita merdeka, mana kita mengetahui diri sendiri, tetapi sistem kita, cara kita tidak meletakkan kepada Kitabullah Sunnah Rasul. Kitabullah Sunnah Rasul kena keseluruhan. Sebagaimana firman Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Kena seluruhnya. Karena itulah, kalau kita tengok dalam Quran ni macam-macam disebut peraturan. Peraturan tu perlu pada negara untuk laksanakan. Karena tu Nabi Allah turunkan ayat-ayat yang berhubung dengan pentadbiran ni apabila ada negara. Di Mekah dia tidak turun ayat-ayat yang berhubung dengan pentadbiran. Al-Qital tak ada, macam-macam di segi hukum-hukum tak turun di Mekah. Sebab diturun di Madinah kerana Madinah ada negara untuk boleh dilaksanakan. Karena itulah para nabi dan rasul, para khulafa rasyidin dan seterusnya melaksanakan sistem itu. Walaupun bertukar orang, namanya berbeza, tapi sistem tak sama. Dan Barat melihat ini ada satu ancaman yang sangat dahsyat.
maka mereka meruntuhkan sistem. Orang duduk situ juga, orang sama juga, tapi sistem tak ada. Jadi kerana itulah kita tengok nak mengembalikan sekarang ni lagi untuk mengelirukan masyarakat, bawa dengan berbagai pahaman supaya manusia tidak kembali kepada Islam. Sebagai contoh liberal. Liberal ni ialah mengajak anak-anak muda khususnya berfikir kita sama-sama tak apa-apalah. Liberal ni agama okey-okey, tak apalah, siapa yang buat baik masuk surga belaka. Ada orang cakap macam tu. Dan yang bercakap ini bukan secalang-calang orang. Orang berilmu. Ada di depan tu rangkaian-rangkaian pangkat-pangkat ilmiah. Ada sebut. Jadi sama ada di negara kita dan jelasnya di negara jiran. Kita boleh tengok perkara ini dalam berbagai-bagai dimensi. Ini semuanya apabila masyarakat dikatakan agama ni sama belaka. Jadi tidak ada lah yang lebih. Hatta nak bercakap Islam pun tak boleh nanti. Kita tak boleh nak kata agama kita lebih baik. Akan sampai satu peringkat agama kita tidak lebih baik daripada agama orang lain. Tak boleh nak tafsir. Kalau sebelah-sebelah negara ada je dan tempat-tempat, tak boleh nak mengatakan Islam lebih baik daripada agama lain. Kalau kita tak boleh nak kata macam tu, akidah kita macam mana? Sedangkan Allah menyebut inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Dan wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Maknanya orang menyerang Islam ni sampai ke angkar bumi. Malah Quran pun diberi dikatakan ambil daripada, dikatakan dibuat kita kata hipotesis lah. Mereka buat kajian, kononnya buat kajian bahawa seperti umat Nabi Lut yang disebut dalam Quran itu, cerita ini katanya diambil dari cerita-cerita lama, bukan cerita Quran. Caranya mereka meragukan Al-Quran. Jadi kita baca daripada Al-Quran ayat yang pertama, ayat yang kedua, surah Baqarah. Zalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin. Tak la raib, tak syak. Tapi dia mari meragukan Al-Quran. Ini adalah kerja-kerja yang telah dilakukan oleh golongan-golongan yang ingin merosakkan Islam dari dalam. Jadi tuan-tuan, kita tengok serangan-serangan kepada Islam ini sangat dahsyat. Dan mungkin kalau agama lain yang menerima serangan supaya Islam ni boleh jadi tak ada lah. Boleh jadi tak ada lah. Tapi alhamdulillah Allah jaga Islam. Allah jaga Islam. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, di satu segi umat Islam berkembang. Di satu segi ramai orang Islam, ramai orang masuk Islam di barat, di timur dan sebagainya. Alhamdulillah di satu segi. Tapi di satu segi serangan tu sangat-sangat dahsyat. Walau bagaimanapun kita kena akuilah apa yang kita sedang lalui ini. Kemudian Rasulullah SAW diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini adalah satu penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa apa yang dibawa oleh nabi kita adalah betul-betul datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kerana itu tidak sah iman seseorang kecuali dia beriman dengan risalah Rasulullah SAW dan beri penyaksian tentang kenabiannya. Dan siapa yang taat dijamin masuk surga, dan siapa yang tidak taat maka dia tidak mahu masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ayat fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Ayat itu adalah ayat yang telah dibuat dalil yang besar oleh kalau tuan-tuan nak baca ayat ini, kisah ayat ini ialah tersebut dalam kitab Asy-Syatimul Maslul, Syatimur Rasul, yang ditulis oleh Ibn Taymiyah. Dia bawa ayat ini sebagai bukti bahawa
orang yang tidak menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah tidak beriman. Tidak beriman. Fala wa rabbika la yu'minun. Di sini ada 3 sumpah. Fala, fa, qasam. La, wa rabbika. Wa qasam. Rabbika, qasam. Ada 3 qasam. Maknanya kalau kita nak terjemah, demi sesungguhnya, demi sesungguhnya, demi sesungguhnya, tidak beriman. Cuma kita, apabila kita baca terjemahan, nampak satulah qasam tu. Demi sesungguhnya kamu tidak beriman. Kerana tu tuan-tuan, kita kena rasa syukur pada Allah. Ya Allah, beri sikit sebanyak kita boleh baca, boleh tahu bahasa Arab. Apabila kita tahu bahasa Arab ni, sedikit sebanyak kita boleh merasai dan menyelami intipati Al-Quran. Bagi orang yang mungkin tak tahu, tak belajar bahasa Arab, dia tak rasa. Bagi kita yang sedikit sebanyak ni, kita akan rasa. Rasa kedalaman yang Allah Subhanahu Wa Taala dalamnya Al-Quran, maksudnya tinggi. Karena itu para ulama kata di sini ada 3 qasam, bukan 1, 3 qasam. Allah bersumpah dengan 3 kali sumpah. Makna orang ni tak beriman, 3 kali sumpah. Sehinggalah mereka meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang membuat keputusan dalam hidupnya. Kemudian setelah keputusan itu dibuat, dia terima dengan senang hati. Karena itulah kita apabila kita terima Islam ni, kita terima dengan seluruhnya, dengan senang hati. Begitulah juga apa-apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi kita, tuan-tuan, akhir sekali disebut mukjizat. Mukjizat ni ada 2, mukjizat yang kekal, ada mukjizat yang tidak kekal. Mukjizat yang kekal ialah Quran. Mukjizat yang tidak kekal ialah mukjizat sebagaimana yang dibacakan tadi, air keluar daripada jari, makanan sedikit. Tu orang zaman tu yang boleh tengok. Mana dia tidak kekal. Tetapi dia adalah satu mukjizat semasa yang orang zaman tu sahaja boleh tengok, dan dia berlalu begitu. Dan walaupun benda itu kita kata berlaku banyak kali, tapi orang zaman tu yang boleh tengok. Namun Al-Quran ni adalah kekal selama-lama. Mengikut setengah pendapat, dia kata mukjizat yang kita ada ini adalah Al-Quran. Yang lain-lain itu mukjizat yang semasa. Al-Quran ialah mukjizat yang sepanjang masa. Kerana itu dalam Quran kalau kita tengok, ada berbagai cerita yang Allah sebut. Ada beberapa perkara yang Allah sebut zaman dahulu, sekarang dan akan datang. Zaman sebelum manusia ada, dah diceritakan oleh Allah. Zaman manusia ada, diceritakan oleh Allah. Dan zaman manusia yang akan lalu, iaitu berhubung dengan perkara-perkara lain, Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Dan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran adalah hak. Karena itulah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah kata, "Ala innaha satakunu fitnah." Beringat, jaga-jaga, akan berlaku fitnah. Lalu ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal makhraju ya Rasulullah?" "Wal makhraju minha ya Rasulullah." Bagaimana nak keluar atau mengelak diri daripada fitnah tersebut? Lalu Rasulullah menjawab, "Kitabullah fihi khabaru ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum." Al-Quran itu dia telah menceritakan apa yang berlaku dulu daripada kamu, apa yang akan berlaku selepas kamu, dan apa yang berlaku di kalangan kamu, semasa kamu. Jadi Al-Quranul Karim itu adalah diturunkan oleh Allah sebagai panduan hidup. Panduan hidup dalam semua perkara. Dan dijelaskan lagi oleh hadis-hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat inilah yang tidak dapat dilawan oleh musuh-musuh Islam sejak dulu sampailah
masa kini. Al-Quran sentiasa membuka cabarannya kepada seluruh manusia. Cabaran pertama, bawa standing dengan Al-Quran. Yang kedua, 10 surah sahaja. Akhir sekali, 1 surah. Tak kira pendek ke panjang. Cabaran terbuka sampai sekarang. Tak ada tuan-tuan satu kitab yang telah memberi cabaran sepanjang masa. Kalau kita kata, cabaran ni ada tarikh tutup. Tapi ni tak ada tarikh tutup. Tarikh tutupnya, bumi ni adalah dia. Tak ada orang boleh cabar. Tak ada orang nak lawan. Bukan tak ada orang nak lawan, ada orang lawan. Tapi tak boleh. Tak boleh nak lawan. Ini adalah, kerana itulah disebut sebagai mu'jizah. Mu'jiz, iaitu melemahkan orang daripada nak lawan. Kerana itu apabila kita kata mu'jizat, iaitu orang tak boleh buat sama. Kerana itu mu'jizat ini adalah suatu perkara yang luar biasa. Dan manusia tidak boleh tiru dan tak boleh nak lawan. Kalau boleh ditiru, bukan mu'jizat. Boleh lawan, bukan mu'jizat. Dia tak boleh ditiru, tak boleh dilawan, tak ada setaranya. Dan ada orang cuba nak buat serupa Al-Quran, tapi tak berhasil. Tak berhasil. Sampailah sekarang ni tak ada hasil. Tak boleh buat. Cuma saya ingat yang saya baca dalam buku-buku disebut, Musailamah Al-Kazzab adalah cuba nak buat. Dan ada lagi disebut Ibnul Muqaffa. Biasa orang baca ini, Ibnul Muqaffa. Dia diupah oleh orang, suruh buat 6 bulan bagi. Nak suruh buat satu ni. Dia ahli bahasa yang hebat. Tapi lepas 6 bulan tak dapat buat apa-apa, kertas berterabur depan. Tulis satu tak jadi, tulis satu tak jadi. Buat. Ini menunjukkan orang hebat bahasa tak mampu nak buat. Lagilah kita orang tak reti apa-apa. Nak baca Quran pun tak betul buat kita ni dah. Lagilah tak usah duk cakap lah. Tak ada. Tak boleh. Alhamdulillah. Ini adalah mu'jiz. Kerana itulah Al-Quran ni tuan-tuan, kalau sekiranya orang hafal Quran, dia tersakut. Tak boleh nak sambung. Tak boleh nak mari bahasa Arab tu, dia tak menyambung. Sedangkan tu bahasa Arab juga tu, tak boleh nak sambung. Sambung tak kena, tak makan. Tak masuk. Itulah Quran. Kalau bahasa Arab lain boleh kot, celah-celah kot, sambung-sambung boleh kot. Tapi bahasa Al-Quran, kalau kita tersekat kat situ, tak boleh nak sambung. Malah kalau yang gugup-gugup tu, orang duduk belakang tegur-tegur pun tak mari juga. Akhirnya rokok kat situ je. Dia tak boleh nak pandai-pandai. Kerana ini Allah. Kerana itulah kita akan merasa ni mukjizat Allah ni, Quran ni, dia tak boleh nak buat yang kita nak masuk-masuk sikit, tak boleh. Tak terima, dia reject lah. Itu Quran. Itu di segi bahasa baru. Yang lain-lain ni banyak lagi. Alhamdulillah. Kerana itulah Al-Quran ni, bacalah sebanyak mana pun, kajilah sebanyak mana pun, tidak akan habis. La yanqadi ajaibuh. La tanqadi ajaibuh. Kekagumannya, kemuliaannya, kehebatannya tidak pernah ada sakat untuk berhenti. Alhamdulillah. Tuan, alhamdulillah kita telah baca, saya rasa. Begitu juga Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan adalah di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan. Cuma saya nak kongsi sini, dia ayat Isra' subhana. Ayat Isra'. Kalau ayat Mi'rajnya surah An-Najm. Kerana tu dia di sini dia bawa dua ni untuk kongsi lah. Kalau dalam hadis jelas, hadis Isra' dan Mi'raj tu dia cerita panjang lebar, tetapi dalam Quran subhanallazi asra tu adalah ayat Isra'. Adapun ayatul Mi'raj ialah ayat An-Najm, surah An-Najm. Kerana tu orang kata dulu, orang duk bincang dulu, Rasulullah Isra' saja ya, Mi'raj tak ada. Orang menafikan dulu.
adalah orang-orang zaman-zaman dulu. Tapi apabila dibawa ayat suratul Najm, ini adalah ayat yang menyatakan Rasulullah Mi'raj. Dan alhamdulillah kita rasa setakat itulah dulu untuk hari ini. Dan saya rasa boleh kita berhenti kat sini kot. Jazakumullah khairan jazak kepada yang berbahagia Datuk. Itu dah berakhirnya program kita pada hari ini. Dan cuma nak pesan sekali lagi lah, kehadiran hari ini memang kurang sikit lah. Kalau boleh kita pesan-pesan kawan-kawan, sebab kita nak bawa ke Datuk mari sini bukan senang. Datuk pun kita kena mohon surat, mohon kelepasan daripada YB, daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar semua. Dan